Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina, wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Sambungan tazkirah kita pada malam ini, iaitulah Ramadan Syahrul Judi wal Ata. Ramadan ini dikira satu madrasah ataupun proses bagaimana nak menjadi seorang yang pemurah dan mudah nak beri kepada orang benda-benda kita. Sebagaimana yang telah kita maklum bahawa manusia ni yuhibbunal mala hubban jamma. Sayang ke benda dia ni enggak sayang pelik-pelik. Itu hubban jamma ni maknanya saya sungguh bagai kita. Pasal itulah kalau jatuh tengah jalan sanggup berhenti ambil. Semalam ana tengok satu kita dalam perjalanan laju kereta. Ada seorang itu berhenti. Rupanya piah dia jatuh tengah jalan nak pergi ambil. Memang kereta tengah laju belakang ni break. Kata berapa dia masalah? Dia kata piah jatuh. Kata piah tu harga dia RM10, paling mahal pun RM15. Tapi kalau nyawa dia terbang, mati syahid lah dia, boleh puasa. Nak ceritanya benda dia tu walaupun sikit dia kena cari juga. Tetapi Allah SWT latih kita di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, iaitulah satu latihan yang luar biasa. Kerana manusia di bulan Ramadan bila dia lapar, dia teringat kepada orang lain yang tak cukup makan. Allah SWT sebut kepada kita dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Apa-apa benda yang kamu dahulukan sebagai simpanan untuk diri kamu daripada khair, segala benda kebajikan. Kita sedekah, kita derma, kita bagi apa saja pertolongan kepada orang. Tuhan kata, duk mana bagai kita tu? Tajiduhu indallah, kamu akan dapati dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya Tuhan simpan untuk kita harta tu. Dalam ayat yang lain galakkan juga supaya kita menderma, iaitulah surah Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Allah buat bandingan. Alladzina yunfiqun, orang yang mendermakan, nafkahkan hartanya fi sabilillah seperti sebiji gandum. Gandum sebiji dia naik 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100. Maknanya satu biji dia akan jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Taala ganda lagi bagi mereka yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala luas limpah kurnianya, alim, sangat mengetahui tentang niat yang baik yang kita buat. Ini sedekah yang biasa yang kita buat, gandaan dia naik 700 kali. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abbas cerita kepada kita bahawa Nabi SAW kana ajwadun nas. Nabi ini seorang yang sangat pemurah orangnya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Sifat pemurah itu bertambah-tambah lagi bila ketika Jibril datang jumpa dia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika itu ajwadu binal khair minar rihil mursalah, lebih laju buat kebajikan daripada angin yang kencang. Allah hadis muttafaqun alaih.
Para jemaah sekalian, apa yang kita belajar daripada ayat Quran dan hadis ini, iaitulah puasa ini mengajak kita supaya beri makan kepada orang yang lapar. Tak kira lah orang lapar ni orang kaya ke miskin, tapi bila dia puasa, sah dah dia lapar. Lapar ke tidak dia? Lapar. Dan kita beri kepada orang yang pakai miskin apa-apa keperluan yang dia nak, dan juga kita beri hajat, menunaikan hajat orang-orang fakir. Maka bulan Ramadan ini musim bagi orang yang nak sedekah, peluang yang terbuka luas di depan mata kita. Kerana itulah pintu sedekah dibuka luas-luasnya pada bulan Ramadan ini, kerana kita tahu manusia itu pemurah di bulan Ramadan. Janganlah pula kita jadi terbalik. Ni ada setengah orang ni, Masya Allah, tabarakallah, di saat bulan Ramadan orang yang murah pakai sedekah, kita larang pula. Ada juga manusia tak suka, jangan bagi, derma, kalau tidak kena renda, contohnya. Ni ada juga dia panggil terkait juga sikit. Maka sepatutnya inilah waktu kita munafasah, kita berebut nak menyediakan makanan, nak menyediakan hidangan untuk berbuka puasa, bermula dengan tamarnya, dengan rutab, sampailah kepada wajibah. Semua orang timbul soalan. Ini soalan ni bagus juga, menarik. Dia kata, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, siapa dia bagi orang buka puasa. Ada setengah masjid dia buat majlis buka puasa dulu, makan tamar, minum air, solat. Lepas maghrib baru makan nasi. Jadi adakah kita bagi makan nasi lepas maghrib itu kira jamu orang buka puasa ke? Pahala jamu buka puasa tu boleh ketua tamar dengan air sejuk tadi. Menarik soalan tak? Memang timbul masalah. Bila anak cadangkan supaya makan dulu, buka puasa dulu, lepas tu kita makan, dia kata habislah pahala kita, nyambil dia tua tamar, puak kita boleh berapa? Letih juga nak jawab soalan tu. Belak kitab pula. Buka-buka dalam kitab, ulama mengatakan maksud iftar shaim tu bukan zakat bui tamah buti makan celak kak. Zakat tu la iftar wajibah kamilah, mana makannya biar cukup lah, siapa dia rasa kenyang. Itu. Jadi tidak jadi masalah. Maknanya kalau kita beri makan tamah, lepas tu kita beri minum air dia, solat maghrib sambung pula, termasuk dalam satu package iftar as-shaim, beri makan orang puasa. Jangan ada bimbang lah tu. Jawapan tu ada, alhamdulillah. Mula-mula orang tanya rasa cemah juga. Nak ulah lagu mana ni? Soalan perangkap dia panggil ni. Banyak soalan-soalan kita ni perangkap dia panggil. Dia tanya tu terkanyak kita nak jawab. Jadi alhamdulillah para ulama telah beri jawapan. Maksud wajibah kamilah, makannya biar lengkap. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadis yang sahih. Nabi kata setiap hari Allah Taala ni ada malakain. Dua malaikat dia akan menyeru pada waktu pagi. Nasib baik kita tak dengar. Kalau dengar mati kita. Malaikat ni kata apa? Satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang suka derma ni ganti. Dia derma hari ni seolah-olah macam kita ambil air dalam telaga. Cebok air, mari pula mata air. Bahkan mata air sihat pula, lagi banyak pula mari. Wa yaqulul akhar, kata pula malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hak bakhil kupik hangit tak mau bagi derma tu, biar punahlah harta dia. Ini malaikat tu berdoa kepada kita. Mana rusak di sini bukan maksudnya terbakar hang dak. Kadang-kadang harta tu banyak tapi tidak memberi faedah kepada tuan dia. Tak ada faedah ke apa. Bangunan kubur luar, tak ada orang menoreh. Rumah sewa banyak, tak ada siapa nak duduk. Kalau semua duduk, rumah ada, kebun ada, tapi duit dia pula pembaziran berlaku, tidak pergi kepada jalan kebajikan, ia menjadi infak, ia menjadi bekalan dia nak pergi ke akhirat. Ini semua ni doa malaikat. Orang yang bakhil ni inilah bala dianya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang bakhil harta dia ni biar rusak. Maka hadis ni riwayat Imam Muslim. Seorang hamba itu apabila dia derma, Allah Taala ganti kepada dia. Sama ada ganti itu dengan harta lain mari. Kita nampaklah, kita derma hari ni, esok boleh projek baru. Itu satu, nampak atas dunia. Ada kalanya bastatan fil jismi. Kadang-kadang dengan kita derma, hak kita sakit, sihat. Kalau tuan-tuan baca dalam satu kitab At-Tadawi bis Sadaqah, berubat dengan sedekah, subhanallah.
Banyak benda ajaibnya. Kalau bahasa buku bahasa Melayu hari ni, banyak orang terjemah buku ajaibnya sedekah. Memang ajaib. Beberapa kes yang dicerita dalam buku ni, Ajaibus Sadaqat ini, bila orang ni habis tabib hospital lagi, maka ubat beratai dah tak sihat, tak sembuh juga. Dia pergi jumpa tuan syekh, tuan guru. Dia kata, macam mana tuan syekh, saya ni tak sihat-sihat juga ni, macam mana ni? Syekh tu kata apa? Mu pergi cari satu tempat yang orang susah air situ, menggali telaga. Allahu Akbar. Ataupun satu lagi cerita lain pula, sedekatus sir, bagi sedekah cara rahsia. Dengan niat nak menyembuhkan penyakit kita. Insya-Allah. Tuhan sembuh min haitsu la yahtasib, tanpa kita tahu. Doktor pun pilih tengok, tak ada penyakit dah dia ni. Kuasa Allah Taala. Wa iza maritu fa huwa yashfin. Kalau sakit Tuhan yang menyembuhkan. Dan satu lagi, rahatul bal, jiwa tenang, sa'atin fil rizq, rezeki kita luas. Dermalah tuan-tuan, jangan duduk takut. Dalam hadis yang lain Nabi kita kata, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah juga memadamkan kesalahan kita sebagaimana api memakan, yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Allahu Akbar. Jadi kesalahan kita ni, dosa-dosa kita ni menjadi panas dalam hati kita. Jiwa kita panas, menggelegak, menderita. Tetapi dengan kita sedekah, seolah-olah air memadamkan kepanasan dalam jiwa manusia. Sedekah itu sejuknya hati, baik jiwa, insya-Allah. Lebih-lebih lagi kita sedekah cara rahsia. Tapi kalau sedekah, setiap kali sedekah kat nak sinar haria yang masuk, itu tadi cerita lain, itu dah. Kalau sinar, dia bawa 2 cek. Satu cek tak ada sinar, satu cek sinar mari. Tak mari sinar, dah 1,000. Sinar mari, naik atas mentah 5,000. Ni ada masalah lagu ni. Sedekah juga tapi nak kenama, itu masalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqati yaumil qiyamah hatta yuqda bainan nas. Setiap orang akan duduk di bawah bayangan teduh sedekah dia pada hari kiamat, sehingga selesai masalah dia. Allahu Akbar. Hadis ni sahih. Inilah satu benda pelik, sedekah Allah Taala jadikan dia payung. Kita duduk di bawah bayangan sedekah. Siapa nak payung tebal, duduk kat situ. Contoh-contoh yang banyak, Sayyidina Uthman bin Affan telah sedekahkan harta dia begitu banyak dalam perang Tabuk. Allahu Akbar. Abdul Rahman bin Auf, seorang orang kaya, sekali dia sedekah saja 700 ekor unta dengan barang-barangnya, dia sedekah pada fuqara al-Madinah. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, ingatlah ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang tidak ada makanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattara saiman, siapa dia makan orang buka puasa, orang yang berpuasa kita beri makan, maka dia boleh pahala macam orang itu berpuasa tanpa mengurangkan pahala orang puasa. Kerana itulah orang-orang soleh. Di zaman dulu dan zaman sekarang kita tengok, bila mari Ramadan bertambah-tambah murah dianya, dan berapa ramai orang yang hebat mengambil risiko, tanggungjawab, tanggung. Beberapa keluarga yang miskin dalam bulan Ramadan, dia tangguh bagi makan semua sekali. Allahu Akbar. Maka berilah. Sama ada kita bersedekah makanan, sama ada kita bersedekah pakaian, sama ada kita sedekah apa saja kita niat, apa yang kita niat. Ya Allah, aku sedekah ni fisabilillah. Kalau kita sakit, sedekah niat nak jadi ubat, insya-Allah dia akan jadi. Akhirnya Allah Ta'ala berfirman, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau kamu bagi hutang kepada Tuhan, Allah Ta'ala anggapkan kita sedekah ni seperti bagi hutang. Bunyi hutang ni kena bayar ke tak? Kena bayar. Itu menunjukkan Tuhan kata, kalau mau bagi hutang kepada aku bagi. Jangan pula jadi macam Yahudi. Dia baca ayat ni, dia kata Tuhan miskin, nak berhutang dengan orang. Bayar Yahudi ni karut sungguh dia. Pak jak mula sampai ke bila pun memang karut. Dia kata Tuhan miskin, minta berhutang. Orang minta berhutang, orang miskin. Nah, ayat ni bukan soal miskin, soalnya orang berhutang kena bayar balik. Mana Tuhan kata kalau kamu bagi hutang kepada Allah, Allah Taala akan bayar balik. Maka yudha'afna qardan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum, Allah Taala akan ampunkan dosa kita, wallahu syakurun halim. Maka wahai orang-orang yang berpuasa, banyakkanlah sedekah kita fisabilillah. Berilah ruang-ruang yang banyak ada. So, kita sedekah makanan pada orang pakai miskin, kita sedekah duit untuk orang perlu memerlukan apa saja, pakaian. Kita sedekah kepada bangunan-bangunan di pondok kita ni, mana-mana pusat-pusat pengajian Islam, semua tu masuk dalam yuqridullaha qarda. Kita yakin dan percaya bahawa kalau bagi hutang kepada Tuhan,
Allah Taala tidak akan sia-siakan harapan kita. Insya-Allah, mudah-mudahan dengan tazkirah yang ringkas ini memberi motivasi kepada kita untuk terus menderma fi sabilillah. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.